Hai semua, selamat datang ke channel ITUS, Easy to Understand Science Subjects, sebuah saluran pembelajaran sains yang memudahkan anda untuk memahami mata pelajaran sains di pelbagai peringkat pengajian. Bagi memudahkan anda menonton semua video pembelajaran yang ada, layari itus.blogspot.com dan anda akan dapat mengikuti pembelajaran ini melalui YouTube. Anda juga boleh mendapatkan nota sains ini dalam bentuk PDF beresolusi tinggi daripada halaman ITUS Blogspot secara percuma. Tim ITUS terus komited menghasilkan video-video pembelajaran yang dimuat naik setiap minggu. Jadi, pastikan anda menekan butang subscribe, seterusnya butang loceng bagi membolehkan anda terus mendapat maklumat tentang video-video pembelajaran sains akan datang. Topik pada kali ini, Makmal Sains, pembelajaran subjek sains tingkatan 1, bab 1. Apakah itu makmal sains? Ia adalah bilik yang digunakan untuk menjalankan eksperimen saintifik. Di makmal sains, sudah tentu terdapat pelbagai bahan dan radas. Pada kali ini, terdapat 14 radas yang akan dipelajari. Baik, kita akan pelajari radas-radas ini satu persatu dengan bantuan gambar-gambar yang jelas. Pertama, tabung didih. Tabung didih digunakan untuk mengisi bahan kimia dan memanaskannya. Kuantiti bahan kimia tersebut adalah kuantiti yang kecil. Seterusnya, tabung uji. Tabung uji digunakan untuk mengisi bahan kimia juga dalam kuantiti yang kecil. Terdapat perbezaan antara tabung uji dan tabung didih walaupun ia nampak sama. Tabung didih mempunyai saiz yang lebih besar berbanding tabung uji. Selain itu juga, dinding tabung didih adalah lebih tebal, menjadikan ia sesuai digunakan untuk tujuan pemanasan bahan kimia. Seterusnya ialah bikar. Bikar digunakan untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang lebih banyak berbanding tabung uji dan tabung didih. Bikar juga boleh digunakan untuk tujuan pemanasan bahan kimia. Seterusnya ialah kelalang kon. Kelalang kon juga digunakan untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang lebih banyak berbanding tabung uji dan tabung didih. Kelalang kon juga boleh digunakan untuk tujuan pemanasan bahan kimia. Ruang bukaan di bahagian atas kelalang kon adalah lebih kecil berbanding bahagian bawahnya. Seterusnya ialah kelalang dasar lepir. Kelalang dasar lepir mempunyai bentuk yang bulat dan lepir di bahagian dasarnya. Ia digunakan untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang besar. Seterusnya ialah silinder penyukat. Silinder penyukat digunakan untuk menyukat isi padu cecair. Kemudian buret. Buret juga digunakan untuk menyukat isi padu cecair. Sukatan dengan menggunakan buret adalah lebih tepat jika dibandingkan dengan silinder penyukat. Seterusnya ialah pipet. Pipet ini digunakan untuk menyukat isi padu cecair yang tetap. Sebagai contoh, pipet ini direka untuk menyukat isi padu cecair 100 ml sahaja. Sukatannya adalah tepat. Pipet juga boleh digunakan untuk memindahkan bahan kimia dalam bentuk cecair dari satu bekas ke bekas yang lain.
tungku kaki 3. Digunakan untuk menyokong radas semasa melakukan pemanasan. Biasanya pemanasan dilakukan dengan menggunakan penunu Bunsen. Ini pula ialah kasar dawai. Ia diletakkan di atas tungku kaki 3 dan digunakan untuk membantu menyebarkan haba dengan sekata semasa pemanasan. Pemanasan dilakukan dengan menggunakan penunu Bunsen. Corong turas pula digunakan untuk menuras atau menapis pepejal tidak larut daripada campuran. Seterusnya ialah balang gas. Balang gas digunakan untuk mengumpul gas. Ini pula ialah kaki retort. Kaki retort digunakan untuk memegang atau menyokong sesuatu radas yang lain semasa melakukan eksperimen. Dan yang terakhir ialah piring sejat. Piring sejat digunakan untuk tujuan penyejatan. Kebanyakan bahan kimia yang kita gunakan di dalam makmal sains adalah berbahaya. Kita mestilah memerhatikan dengan teliti dan memahami simbol amaran pada botol bahan kimia sebelum menggunakannya untuk mengelakkan kemalangan. Sesetengah bahan kimia seperti kalium dan lithium boleh bertindak balas jika ia terdedah kepada udara. Oleh itu, bahan kimia tersebut perlulah disimpan di dalam minyak parafin seperti dalam gambar yang ditunjukkan ini. Di makmal, kita akan menemui beberapa simbol amaran yang mesti difahami. Kali ini, anda akan mempelajari 6 jenis simbol amaran. Baik, mari kita perhatikan satu persatu. Pertama, bahan merengsa. Merengsa bermaksud keadaan yang tidak selesa seperti gatal-gatal, pedih atau sakit. Bahan kimia yang merengsa boleh menghasilkan wat ataupun wasap yang dapat memedihkan mata, hidung dan tekak. Elakkan daripada menghidu wap atau wasap. Gunakan bahan kimia tersebut di dalam kebuk wasap. Apakah itu kebuk wasap? Kebuk wasap atau fume hood ialah alat pengudaraan khas untuk menghadkan pendedahan pengguna kepada gas yang berbahaya. Contoh bahan kimia yang boleh merengsakan ialah kloroform dan amonia. Seterusnya ialah simbol bahan radioaktif. Bahan radioaktif akan mengeluarkan sinaran radioaktif yang boleh menyebabkan kanser. Contohnya seperti uranium dan plutonium. Seterusnya ialah simbol bahan mengakis. Mengakis adalah daripada perkataan kakis. Jangan sentuh bahan ini kerana akan melecurkan kulit, dan sekiranya terkena pada kulit, cuci bahagian tersebut dengan menggunakan air yang banyak. Contoh bahan yang mengakis ialah asid dan alkali pekat. Seterusnya,
simbol bahan beracun atau bahan bertoksik. Jangan sesekali minum, makan, menghidu atau merasa bahan ini. Contohnya ialah seperti merkuri dan klorin. Seterusnya ialah simbol bahan mudah meletup. Gunakan bahan ini mengikut arahan dengan cermat. Contoh bahan yang mudah meletup ialah gas hidrogen dan gas butana. Baik. Simbol bahan mudah terbakar. Jauhkan bahan ini daripada sumber api ataupun haba. Gunakan bahan ini mengikut arahan yang cermat. Contohnya adalah seperti alkohol dan petrol. Baik. Berikut pula ialah langkah-langkah keselamatan yang mesti diberi perhatian, terutamanya apabila anda mengendalikan bahan kimia. Hal ini penting untuk mengelakkan kemalangan. Jangan sesekali anda menghalakan tabung uji ke arah diri sendiri atau orang lain. Jauhkan bahan kimia yang mudah terbakar daripada sebarang sumber api. Jangan sesekali anda merasa atau menghidu bau kecuali perkara ini dibenarkan oleh guru. Gunakan cermin pelindung mata ketika anda mencampurkan atau memanaskan bahan kimia. Baik, sekiranya berlaku kemalangan seperti kebakaran, tertumpah bahan kimia ataupun terkena bahan kimia, apakah perkara yang anda perlu lakukan? Sekiranya berlaku kebakaran, anda mestilah memaklumkan dengan secepat mungkin kepada guru dan orang lain. Jika bahan kimia tertumpah, jangan sesekali menyentuhnya. Perkara ini mestilah dilaporkan dengan segera kepada guru. Jika bahan kimia termasuk ke dalam mulut atau terkena bahagian yang lain, gunakan air yang banyak untuk membilasnya. Kemudian, maklumkan perkara ini kepada guru. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk layari itus.blogspot.com dan anda akan dapat mengikuti pembelajaran ini secara tersusun. Tim ITUS terus komited menghasilkan video-video pembelajaran yang berkualiti yang akan dimuat naik setiap minggu. Jadi, jangan lupa tekan butang subscribe agar anda sentiasa mendapat makluman mengenai video-video yang terkini. Terima kasih.